Dalam menuju ke era globalisasi tanpa sepadan, Malaysia kini sedang berhadapan dengan penyakit sosial yang boleh memusnahkan tamadun negara kita, iaitu amalan rasuah. Perkataan rasuah berasal daripada perkataan Arab al-rishwah yang bermaksud upah atau habuan. Dalam Kamus Concise Law Dictionary, P.G. Osborne mentakrifkan rasuah sebagai tindakan memberi atau menawarkan sebarang ganjaran kepada sesiapa sahaja untuk mempengaruhi tingkah laku mereka. Selain itu, melalui portal rasmi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), ia mentafsirkan rasuah sebagai menerima atau memberi rasuah kepada individu berdasarkan melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Contohnya melalui hadiah, wang, bonus, undi, perkhidmatan dan juga diskaun. Melalui laporan rasuah oleh Transparency International, Malaysia kini berada di kedudukan ke-57 daripada 180 buah negara dalam Indeks Persepsi Rasuah. Menurut Akta 695 Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, terdapat 4 jenis utama kesalahan rasuah, iaitu meminta atau menerima rasuah di bawah Seksyen 16 dan 17(e), menawar atau memberi suapan di bawah Seksyen 17(b), mengemukakan tuntutan palsu di bawah Seksyen 18 dan menggunakan jawatan atau kedudukan untuk suapan pegawai badan awam di bawah Seksyen 23. Akta SPRM 2009 juga telah menetapkan bahawa perbuatan menerima atau menawarkan rasuah sama seriusnya dengan jenayah menerima rasuah. Malahan dalam Al-Quran juga telah disentuh bahawa rasuah merupakan salah satu perbuatan yang dianggap sebagai jenayah dan amat ditegah dalam Islam, dan hukumnya juga adalah berdosa besar. Antara faktor berlakunya rasuah dalam kalangan masyarakat kita ialah kerana kurangnya iman dan takwa di dalam diri individu. Sebagai contoh, sikap inginkan kehidupan yang senang dan mewah menjadikan individu tersebut terjerumus ke lembah kemurkaan Tuhan kerana didorong dengan sikap mementingkan diri sehingga sanggup memberi atau menerima rasuah. Selain itu, politik juga boleh menyebabkan amalan rasuah yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi haram. Hal ini demikian kerana segelintir ahli politik menggunakan kuasa mereka untuk menawarkan rasuah dan menerima rasuah yang akan memberi kesan buruk kepada semua pihak. Di samping itu, peruntukan bagi barangan dan perkhidmatan di bawah harga pasaran juga merupakan faktor berlakunya rasuah dan menyebabkan berlakunya krisis dalam pasaran. Contohnya, apabila kekurangan bekalan tidak dapat dielakkan, lebihan permintaan akan berlaku. Oleh itu, rasuah akan berlaku dalam kalangan pengguna kerana mereka sanggup mendapatkan sumber bekalan yang terhad ini melalui rasuah. Hal ini akan membawa kepada krisis ekonomi dalam negara. Secara tuntasnya, langkah-langkah untuk menangani wabak ini mesti dikaji dan dipantau dengan berkesan oleh semua pihak. Pelan Antirasuah Nasional (NACP) merupakan dasar antirasuah yang dibangunkan bagi menetapkan kesasaran yang praktikal berdasarkan inisiatif yang akan diambil oleh setiap agensi kerajaan dan swasta dalam mengenai masalah rasuah, integriti dan tadbir urus untuk tempoh 5 tahun akan datang. Bertemakan memecah rantaian rasuah, pelan ini mempunyai 17 objektif strategi dan dibuat berdasarkan 22 strategi yang akan memberi keutamaan kepada 6 sektor utama, iaitu politik, perwilayahan awam, pengawasan undang-undang, pentadbiran sektor awam, perundangan dan kehakiman serta tadbir urus korporat. Visi NACP adalah untuk mewujudkan negara bebas rasuah melalui penetapan 3 maklumat khusus, iaitu kebertanggungjawaban dan kredibiliti kehakiman, pendakwaan dan agensi pengawasan undang-undang. Secara amnya, kerangka asas dan strategi pelan ini terhasil daripada perbincangan dan rundingan yang dijalankan dengan sektor awam dan swasta, pertubuhan badan bukan kerajaan, NGO, komuniti perniagaan dan media, pakar dalam bidang rasuah dan ahli akademik. Selain itu, dalam rangka pelan ini, cadangan dan ulasan daripada beberapa inisiatif antarabangsa yang digunakan oleh negara luar untuk mengatasi rasuah turut diambil kira dalam rangka pelan ini. Antara inisiatif antarabangsa yang dijadikan sebagai rujukan adalah model strategi anti-rasuah global seperti strategi anti-rasuah United Kingdom, anti-rasuah kebangsaan Georgia, strategi anti-rasuah kebangsaan Bhutan yang diperolehi daripada pejabat PBB, Pertubuhan Bangsa Bersatu. Seterusnya, pelan ini merujuk kepada kaji sidik rasuah seperti Indeks Persepsi Rasuah. Pelbagai agensi kerajaan seperti SPRM, laporan Ketua Audit Negara dari Jabatan Audit Negara dan data aduan awam dari Biro Peraduan Awam digunakan untuk merangka pelan ini. Kewujudan pelan ini adalah untuk menjadikan rujukan dan panduan utama dalam semua agensi kerajaan dan entiti yang berkaitan dalam membangunkan pelan anti rasuah organisasi OACP.
agar dapat membantar gejala rasuah di negara kita. Antara isu yang diketengahkan dalam OACP adalah isu dalaman organisasi seperti kehakiman integriti, tabir urus, anti rasuah yang wajib diatasi. Pelan ini memanfaatkan penggunaan teknologi sebagai salah satu inisiatif untuk mencegah rasuah. Terdapat 3 aspek yang digunakan iaitu data raya, big data, kecerdasan buatan, artificial intelligence AI dan rantaian blok dan teknologi ledger teragih, blockchain and distributed ledger technologies. Untuk memastikan pelan strategik ini berjalan dengan lancar dan efisien, pendekatan 5A yang menyeluruh telah digunakan untuk membina kerangka pelan ini yang terdiri daripada langkah jangkaan anticipation, advokasi, persekepatan, alliance, tindakan, action dan accreditation. Kaedah kedua yang dapat dilakukan bagi menangani kes rasuah adalah penerapan nilai murni di sekolah melalui subjek pendidikan sivik dan kewarganegaraan ataupun lebih dikenali sebagai PSK. Terdapat 5 kepentingan subjek ini perlu diterapkan di sekolah, iaitu amalan kejujuran, keikhlasan, ketulusan perlu diperkukuh sejak daripada kecil. Hal ini bersesuaian dengan peribahasa melentur bulu biarlah daripada rebuhnya. Daripada peribahasa itu, kita dapat lihat bahawa mendidik anak-anak daripada kecil lebih berkesan. Seterusnya, amalan rasuah bergantung dengan moral dan integriti seseorang. Setiap perlakuan seseorang individu tersebut sama ada yang baik ataupun yang buruk ditentukan oleh diri mereka sendiri. Disebabkan itu, subjek pendidikan sivik dan kewarganegaraan diperlukan bagi membentuk nilai moral dalam diri seseorang. Seterusnya, generasi dapat mengenali jenis-jenis urusan yang dapat dikaitkan dengan rasuah. Jadi disebabkan itu, pelajar dapat menambah ilmu mengenai kesalahan rasuah dan dapat mengelakkannya. Seterusnya, nilai murni dan integriti dianggap sesuai diterapkan semasa PDPC kerana guru yang mengajar dapat memberikan contoh nilai murni yang baik sewaktu melakukan ataupun mengajar subjek tersebut. Akhir sekali, nilai murni dan pemantapan kerohanian dapat diterapkan dalam masyarakat kerana dalam subjek ini kita diajarkan mengenai nilai-nilai murni yang terdapat dalam kehidupan dan kita dapat mengaplikasikan nilai-nilai murni yang diajarkan di dalam kehidupan seharian. Agensi-agensi yang terlibat dalam menjayakan penerapan nilai murni ini ialah pihak sekolah dan kerajaan. Kempen kesedaran juga merupakan salah satu kaedah menangani krisis rasuah di Malaysia. Kempen anti rasuah dalam komuniti perlu digerakkan dari masa ke semasa bagi mewujudkan satu gerakan yang lebih berkesan supaya masyarakat membenci amalan yang mampu merosakkan negara itu. Objektif utama adalah bagi mengubah pemikiran, sikap dan persepsi semua lapisan masyarakat terhadap salah laku rasuah dan pelakunya sekaligus membenci perbuatan yang keji tersebut. Program kesedaran perangi rasuah perlu dilaksanakan oleh semua pihak dan bukannya terletak di bahu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM semata-mata. Nilai amanah dan integriti dalam masyarakat harus ditanam sejak awal persekolahan bagi melahirkan generasi bebas rasuah. Contoh-contoh kempen kesedaran yang telah dilakukan ialah melancarkan kempen 3J iaitu Jangan Hulur, Jangan Kautim dan Jangan Settle. Pelan strategik pencegahan rasuah PSPR mengadakan komunikasi bersemuka dan keterlibatan, mewujudkan saluran komunikasi, menjadikan jabatan kerajaan sebagai agensi dan agensi sebagai key communicator, melaksanakan dan menyeras program-program pembangunan insan. Di samping itu, memang tidak dapat dinafikan bahawa media massa juga memainkan peranan yang sangat penting dan krusial dalam menangani dan memberi kesedaran kepada semua lapisan masyarakat tentang keburukan dan kesan jika mengambil atau memberi rasuah kepada sesiapapun. Contoh kempen yang telah dilakukan adalah Rasuah Busters. Kumpulan sasaran yang difokuskan dalam melaksanakan kempen kesedaran ini adalah agensi awam, syarikat berkaitan kerajaan iaitu JLC, swasta, pertubuhan bukan kerajaan iaitu NGO dan pertubuhan politik, pelajar universiti dan institusi pendidikan tinggi dan akhir sekali murid sekolah rendah dan menengah. Contoh program yang boleh dilaksanakan dan diadakan adalah Ikrar Bebas Rasuah, seminar, forum taklimat liability korporat, bengkel berkaitan rasuah, program turun padang dan program lawatan ke SPRM.
Kaedah menangani krisis rasuah yang seterusnya adalah dengan memberi perlindungan kepada pemberi maklumat. Menurut bahagian hal ehwal undang-undang, pemberi maklumat adalah orang yang melakukan pendedahan terhadap kelakuan tidak wajar kepada agensi penguatkuasaan sama ada secara lisan atau bertulis. Kelakuan tidak wajar adalah sebarang tindakan yang jika terbukti akan dapat menjadi suatu kesalahan tata tertib atau jenayah. Agensi penguatkuasaan adalah sebarang kementerian, jabatan, agensi atau badan lain yang dibentuk oleh kerajaan persekutuan, kerajaan negeri atau kerajaan tempatan yang diberi fungsi penyiasatan dan penguatkuasaan oleh mana-mana undang-undang bertulis. Agensi penguatkuasaan di Malaysia termasuklah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Imigresen Malaysia. Di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010, terdapat beberapa bentuk perlindungan. Perlindungan yang pertama adalah perlindungan maklumat sulit. Ini bermakna mana-mana maklumat yang berkaitan mengenai identiti, pekerjaan, alamat kediaman, alamat kerja atau keberadaan semasa pemberi maklumat akan dirahsiakan dan tidak boleh diberitahu kepada mana-mana pihak, termasuklah semasa perbicaraan di mahkamah. Bentuk perlindungan yang kedua adalah perlindungan terhadap tindakan memudaratkan. Ini bermakna tidak ada seorang pun yang boleh mendatangkan mudarat kepada pemberi maklumat atau mana-mana orang yang mempunyai kaitan atau hubungan dengan mereka. Perlindungan ini termasuklah terhadap tindakan yang menyebabkan kecederaan, ubutan atau gangguan terhadap pekerjaan sah seperti diskriminasi, penggantungan kerja, penamatan kontrak atau pemberian layanan buruk di tempat kerja. Perlindungan yang terakhir adalah immunity terhadap tindakan sibil dan jenayah. Menurut subsection di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010, seorang pemberi maklumat adalah tidak tertakluk kepada sebarang liability sivil atau jenayah, termasuklah tindakan tata tertib dan tiada tindakan, tuntutan atau desakan boleh dibuat atau diambil terhadap pemberi maklumat berikutan susulan pendedahan yang mereka lakukan. Seterusnya, kaedah untuk menangani masalah rasuah di Malaysia adalah dengan mewujudkan entiti-entiti pencegahan rasuah. Kerajaan Malaysia telah mewujudkan entiti-entiti seperti ini, iaitu Unit Pencegahan Rasuah di bawah Jabatan Perdana Menteri yang menggalas tanggungjawab untuk mencegah rasuah melalui ceramah pendidikan moral. Kemudian, Cawangan Special Crime di bawah Jabatan Polis yang bertanggungjawab untuk menyiasat kes-kes berunsurkan rasuah, dan akhir sekali bahagian pendakwaan Kementerian Undang-Undang yang menguruskan tentang kes pendakwaan berkaitan dengan rasuah. Unit-unit ini yang awalnya bekerja secara berasingan kemudian digabungkan menjadi satu entiti tunggal yang bernama Badan Pencegahan Rasuah BPR pada 1967 dan kemudian ditukar semula namanya menjadi Biro Siasatan Negara BSN pada 1973 dan akhir sekali ditukar semula menjadi Badan Pencegahan Rasuah BPR pada 1983. Akhir sekali, Parlimen telah berbulat suara untuk menubuhkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pada 2008 bagi meningkatkan kecekapan agensi-agensi yang sedia ada di Malaysia bagi membanteras kegiatan rasuah. SPRM juga telah menjalankan strategi serampang tiga mata berdasarkan Seksyen 7 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, iaitu penguatkuasaan, pencegahan dan pendidikan. Penguatkuasaan berperanan untuk menjalankan siasatan dan menguruskan maklumat serta kes-kes perbicaraan yang berada di bawah portfolio Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi. Pencegahan pula terdiri daripada tiga bahagian utama, iaitu pemeriksaan dan perundingan, urus tadbir sektor awam dan pengurusan integriti agensi. Pendidikan pula dilaksanakan oleh bahagian pendidikan masyarakat berdasarkan Seksyen 7F dan Seksyen 7G Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, di mana peranan utama pendidikan adalah untuk mendidik dan meraih sokongan
rakyat Malaysia bagi menumpaskan kegiatan rasuah. Berdasarkan statistik penangkapan SPRM dari tahun 2011, bilangan kes terbanyak yang telah dikumpul adalah pada tahun 2019, iaitu sebanyak 1,101 kes, diikuti pada tahun 2020 sebanyak 998 kes. Pada tahun ini, SPRM telah mengumpul sebanyak 728 kes tangkapan bermula pada Januari sehingga September 2021. SPRM telah berusaha untuk bekerjasama dengan rakyat Malaysia bagi mereka untuk berani tampil ke hadapan dan melaporkan kes-kes kegiatan rasuah di sekeliling mereka. Melalui usaha ini, sebanyak 4,693 laporan membabitkan penjawat awam telah diterima oleh SPRM. Di samping itu, pendekatan yang boleh dilakukan dalam menangani kemeluk rasuah di Malaysia adalah dengan menerapkan konsep keagamaan dan moral dalam diri masyarakat. Langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk menangani kemeluk rasuah di Malaysia boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian seperti peranan sesebuah individu, peranan sesebuah masyarakat dan negara. Langkah yang dapat dilakukan oleh seseorang individu adalah dengan memantapkan diri dia dengan ilmu-ilmu agama. Hal ini dikatakan kerana apabila seseorang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, lagi-lagi ilmu yang berkaitan agama, seseorang itu tidak akan mudah dipengaruhi oleh mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab. Menuntut ilmu ini merupakan salah satu kewajipan bagi setiap Muslim. Seseorang itu mestilah mempelajari apa itu rasuah dan apa kesan yang bakal dihadapi jika dia terlibat dalam rasuah. Dalam Islam, perkara ini telah terang-terangan ditentang oleh Rasulullah SAW. Selain itu, ibu bapa juga memainkan peranan yang signifikan dalam menangani krisis rasuah ini. Dalam konteks pembinaan kanak-kanak pada peringkat awal, hubungan kekeluargaan yang kukuh dan bermula daripada ibu bapa sebagai individu yang paling dekat dengan mereka. Terdapat variasi perkara yang dapat dilakukan oleh ibu bapa seperti mendidik, memberikan nasihat, menjadi suri teladan, membawa anak-anak mereka melawat ke SPRM. Malah, ibu bapa juga dapat menerapkan aktiviti seperti membaca Al-Quran dan mentafsirkan maksud yang dibaca bersama anak-anak mereka itu. Hal ini kerana di dalam Al-Quran terkandung semua perkara yang perlu diketahui manusia, di mana di dalam Al-Quran ini juga terkandung perkara tentang rasuah. Apabila anak-anak ini tidak faham maksud ayat itu, mereka boleh bertanya kepada ibu bapa mereka. Dengan cara ini, ibu bapa akan menerangkan perkara yang tidak difahami itu dan memberikan contoh supaya anak-anak mereka akan lebih faham. Sehubungan dengan itu juga, guru-guru yang mengajar subjek pendidikan agama di sekolah juga memainkan fungsi yang sama dalam menangani krisis rasuah di Malaysia ini. Para guru perlulah mendidik murid-muridnya dengan penuh komitmen. Guru-guru hendaklah mengajar seperti yang terkandung dalam buku teks. Contohnya, buku teks pendidikan agama Islam terbahagi kepada banyak bidang seperti bidang Al-Quran, bidang hadis, bidang akidah, bidang sirah dan tamadun Islam dan akhlak Islamiah. Contohnya, buku teks tingkatan 4 KSSM bab 4 iaitu pelajaran surah Al-Baqarah iaitu ayat 188, iaitu larangan terhadap rasuah. Bab ini telah menerangkan rasuah daripada pelbagai sudut seperti jenis larangan, definisi rasuah, bentuk-bentuk rasuah, kesan rasuah dan pengajaran ayat. Akhirnya, melalui ceramah agama juga, masyarakat akan terdedah kepada apa itu rasuah. Ceramah-ceramah agama bukan semata-mata masyarakat perlu pergi ke tempat berlangsungnya ceramah itu seperti berlangsungnya dewan, sekolah dan sebagainya. Tetapi media masa juga memainkan peranan dalam menyiarkan ceramah sama ada secara langsung atau yang telah dirakamkan terlebih awal. Contohnya program seperti Tanyalah Ustaz pada siaran TV9, Halaqah pada siaran TV3, Forum Perdana Hal Ehwal Islam pada siaran TV1 dan sebagainya. Kesimpulannya, rasuah adalah wabak sosial dan mesti dibanteras. Jika rasuah tidak dibanteras sepenuhnya dari awal, ia akan memberi impak negatif kepada sistem pentadbiran negara. Penyakit ini juga akan mengancam kestabilan sosial negara kita.
Kelewatan dalam menyelesaikan masalah ini mungkin akan menyukarkan negara kita untuk dipercayai oleh negara luar pada masa hadapan. Maka itu, semua pihak tidak kira darjat seharusnya berganding usaha untuk mengatasi gejala rasuah di negara kita dengan menjalankan pelan anti rasuah nasional, penerapan nilai murni di sekolah melalui subjek tertentu, mengadakan kempen kesedaran, mewujudkan entiti pencegahan rasuah, perlindungan kepada pemberi maklumat, dan penerapan konsep keagamaan. Jika setiap individu dan organisasi yang terlibat memainkan peranan dalam mengatasi rasuah, masalah ini pasti dapat diselesaikan. Bak kata pepatah, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Jika kita bekerjasama melakukannya, kita tidak mempunyai sebab untuk gagal kerana hendak seribu daya, tak hendak seribu dali. Hanya dengan cara ini, negara kita boleh mencapai kemajuan yang berterusan dan menjadi negara kelas pertama di persada dunia.